Ya betul. Tak kala mana anak-anak kita yang meninggal dunia semenjak daripada dia kecil sehinggalah dia belum akil balik, ataupun setengah ulama berpandangan bahawa kalau sekiranya dia dalam kandungan tiba-tiba dia gugur cukup sifatnya, maka dia akan tunggu kita di akhirat Allah. Di waktu mana manusia semua dimasukkan ke dalam neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, dia masih lagi berada di tempat tersebut menunggu kehadiran ibu dan ayahnya, sehinggalah ibu dan ayahnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengannya dan berpimpingan tangan bersama dengannya. Tuan-tuan, Allah jadikan ujian COVID ini satu cara Allah nak menyedarkan hidup kita. Selama ini kita tercuai terhadap dosa-dosa yang kita buat. Bila Allah jadikan kita dengan ujian COVID ini, maka kita kena faham untuk kita kembali pada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap kesilapan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Kalau kita tak bertaubat pada Allah, Allah akan jadikan umat yang lain pula untuk digantikan kita. Lalu kita jangan rasa resah dan gelisah apabila kita berniaga kemudian kita jatuh. InsyaAllah lepas pada ini Allah akan bangunkan balik kita, dengan syarat kita kembali kepada Allah. Jangan kita sibuk lagi dengan maksiat, dan jangan kita biarkan hidup kita berterusan dengan kealpaan diri kepada Allah. Ramai orang kita bila dia kena COVID lagi dia jauh dengan Allah. Bukan begitu. Bila kita kena COVID, kita kena semakin dekat dengan Allah untuk kita kembali pada Allah. Jangan sedih dalam hidup kita apabila Allah jadikan dalam hidup kita belum lagi diberi zuriat. Sekejap lagi mungkin akan datang dalam hidup kita ada zuriat. Di kalangan hidup kita jangan kita nampak zuriat hanyalah kepada anak-anak kita sahaja, tetapi ada lagi zuriat kita daripada anak saudara kita, daripada anak-anak yang disebut dengan anak-anak adik-beradik kita. Semua ni di antara zuriat-zuriat kita juga. Jangan kita rasa bahawa kita sahaja. Dalam masa yang sama berusahalah berubat dalam hidup kita, baca doa. Kemudian dalam masa yang sama juga jangan kita berhenti baca doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, tolong bagi anugerahkan padaku min ladunka dzurriyyatan thayyibah, daripada kamu zuriat yang baik-baik. Ini doa jangan tinggal di kalangan kita. Itu gangguan syaitan. Syaitan ni dia suka ganggu manusia bila manusia ni dalam keadaan kealpaan dan kelekaan. Kita pula janganlah pada diri kita biarkan diri kita diganggu oleh gangguan syaitan itu. Lalu kita banyakkan istighfar dan kita minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan kesilapan diri kita apabila kita terdetik dalam hati kita perasaan yang sedemikian rupa. Banyakkan istighfar, tutup ruang daripada gangguan syaitan. Apabila kita buka ruang gangguan syaitan, akan menyebabkan diri kita ni terpedaya dan kita akan kalah dengan gangguan tersebut. Dan kemudian perbaharui syahadah dalam hidup kita. Sentiasa sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada gangguan-gangguan syaitan yang sering kali mengganggu dalam kehidupan kita ini. Putuskan saja pertunangan tersebut dan kemudian cari seorang yang lebih baik dalam hidup kita, kerana yang baik untuk yang baik. Tetapi kalau sekiranya dia bertaubat pada Allah, maka kita diajar supaya memberi peluang kepadanya untuk kembali dalam ketaatan pada Allah. Jangan layan dalam perasaan pada diri kita walaupun selama mana pun dalam hidup kita, kerana yang baik untuk yang baik dan yang buruk itu untuk yang buruk. Apabila kita belajar, jangan kita cepat nak berputus asa. Belajar ini memanglah dia mempunyai ujian dan juga halangan yang banyak dalam kita belajar. Tetapi apabila kita belajar dengan kita kerana Allah, maka kita yakin kita dapatkan ilmu, kita dapatkan apa saja dalam kita belajar ini. Di sana ada ganjaran yang Allah sediakan. Ingat ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang ada ilmu beberapa darjat di sisi Allah. Jadi kita, bila kita belajar, kita jangan putus asa dalam hidup kita. Kita yakin hari ni kita tak dapat, tapi esok lusa akan kita dapat pada diri kita. Lalu usaha kita biar berterusan. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa sedih, bahkan kita rasa gembira dengan setiap pemberian yang Allah bagi pada diri kita.
biarkan orang yang nak tinggalkan kita yang jahat-jahat tu. Waktu mana kita jauh duduk daripada orang yang jahat, kita akan dekat dengan orang yang baik. Bila kita dekat dengan orang baik, di saat itulah Allah akan kurniakan kebaikan yang bertambah dalam kehidupan kita. Jangan kita risau dan jangan kita bimbang dengan orang yang jahat yang tak nak berkawan dengan kita. Yang kita kena risau bila orang baik tak nak berkawan dengan kita. Bila orang baik tak nak berkawan dengan kita, itu tanda kita ni jahat. Tetapi kalau sekiranya orang jahat nak tinggalkan kita, maka itu tanda kita orang baik. Maka di waktu itu kita kena bersyukur pada Allah. Kita jauh daripada mereka yang jahat, tapi kita dekat dengan mereka yang soleh, yang akhirnya kita akan dapat syurga Allah, ganjaran untuk kita. Sabarlah dalam kita mentaati perintah Allah, kerana di sana ada ganjaran yang indah yang Allah sediakan untuk kita bila kita sabar mentaati perintah Allah. Dia bukannya satu balasan dosa yang lama, tetapi dia merupakan satu cara Allah nak angkat darjat kita di sisinya. Bila Allah nak angkat darjat kita, Allah uji kita dengan ujian-ujian yang banyak. Bila kita berubah ke arah kebaikan, kita rasa putus asa, kerana di sana akan ada ujian-ujian yang mendatang pada diri kita. Kita kena kuat dalam hidup kita untuk kita mengharungi ujian-ujian yang mendatang ini. Kalian sebenarnya belum terlepas rezeki tersebut. Walaupun arwah ayah kita dan ibu kita telah meninggal dunia, tetapi kita masih lagi direzekikan oleh Allah untuk kita hidup di atas dunia, mendoakan mereka dan berbakti pada mereka walaupun mereka tak menghadap depan Allah, di mana kita boleh bersedekah ke atas namanya. Dalam masa yang sama juga, kita boleh dalam hidup kita menyambungkan silaturahim kawan-kawannya, ataupun kita buat air telaga, gali telaga dan kita alirkan di atas namanya, ataupun kita bersedekah untuk membina masjid di atas namanya. Banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh bantu padanya walaupun dia telah menghadap di hadapan Allah. Kita yakin sebagai seorang anak yang soleh, di sana ada doa yang baik yang Allah telah kurniakan pada kita yang hidup ini untuk memberi kemanfaatan pada mereka yang menghadap di hadapan Allah. Kita jangan ingat bila kita kerja maka kita ada rezeki. Jangan kita fikir demikian. Berapa ramai orang yang bekerja tapi tak ada rezeki dalam hidup dia. Rezeki ini datang daripada sumber mana pada diri kita. Salah satunya ialah bila kita jaga mak ayah kita. Bila kita jaga mak ayah kita, maka Allah akan memberi rezeki yang kita tak sangka-sangka dalam hidup kita. Jangan kita fikir dengan kita bekerja barulah kita boleh sara isteri dan anak-anak kita. Tak semesti demikian. Kadang-kadang orang yang bekerja dia tak dapat sara anak isteri pun ramai di kalangan kita. Tapi bila kita jaga yang disebut dengan hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan mak ayah, maka Allah bagi pada diri kita rezeki-rezeki yang kita tak sangka-sangka dalam hidup kita. Demikianlah hidup sebagai seorang mukmin. Orang mukmin dia yakin dan tawakal dia yang tinggi kepada Allah. Tak ada anak sendiri, kita cuba usaha dapat anak saudara, ataupun kita ada anak angkat, ataupun kalau kita tak ada anak angkat, anak tiri, ataupun anak yang disebut dengan, kalau tak boleh juga, tak ada juga anak-anak yatim dan sebagainya, tak ada juga, carilah anak-anak ikan, anak-anak kucing, kita jaga mereka tersebut. Semua itu akan memberi dan menolong kita di akhirat nanti. Dia akan tolong kita untuk kita sama ada doa dia ataupun kita sama ada amalan mereka tersebut mendapat ganjaran di sisi Allah, di sisi Allah, dan kita dapat kebaikan yang berterusan. Kita tak akan jadi rebutan orang, bahkan kita akan menjadi orang yang dibenci oleh orang ramai, yang menyebabkan kita tak direbut oleh para malaikat Allah. Orang yang berhenti merokok, dia akan menjadi rebutan para bidadari Allah. Mana kita nak? Rebutan orang ke rebutan para bidadari Allah? Kalau kita rasa nak pada kehidupan dunia, kita akan hidup selesa sebegini. Tapi kalau sekiranya kita nak kepada kehidupan akhirat, biar kita jadi orang rebutan bidadari Allah, agar kita dapat masuk dalam syurga Allah. Jangan lakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Lakukanlah perkara yang disuruh oleh Allah, kita akan dapat manfaat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bersama dengan Islam, satu peluang yang terindah yang Allah kurniakan pada diri kita. Bersama dengan Islam ini maknanya kita
dalam keadaan penyerahan diri kepada Allah dan mentaati segala perintah Allah. Jangan kita fikir lagi pengalaman kita ataupun ibadah kita yang sebelum daripada ini. Tetapi apabila kita bersama dengan Islam, kita yakin masa depan hidup kita jauh lebih gemilang dibandingkan dengan kehidupan yang lalu. Lalu kita jangan berpaling lagi dengan cerita yang lama, tetapi kita hidup dengan cerita yang baru dalam hidup kita. Keyakinan kita tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hanya kita letak Allah keutamaan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin dan juga seorang mukminat. Lalu kita gembira dengan amal ibadah yang Allah kurniakan pada diri kita ini.